الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر ويبشر المؤمنين الذين الذين يعملون يعملون الصالحات أن أن لهم لهم أجرا أجرا حسنا حسنا ماكثين ماكثين فيه فيه أبدا أبدا وينذر وينذر الذين قل قالوا اتخذ الله الله ولدا ما لهم به من علم ولا ولا بهم لآبائهم كبرت كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم إلا يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لا لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ إذ أوى الفتية إلى الكهف وقالوا ربنا آتنا أوتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله صدق Allahul Azim. Hari ini kita selawat Fatihah. يا سلوى الفتي شو الله Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Al-Fatihi الفاتح lima ughliqa wal khatim Allahumma صل salli wa وسلم sallim ala Sayyidina Muhammad Al-Fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم اللهم زدنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وتجارة لن تبور. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, berbanyak-banyak syukur kita rafa'kan, kita tinggikan, kita munajatkan kepada Allah Ta'ala atas kurniaan Allah kepada kita selepas kita bercuti pada minggu yang lalu, cuti yang tidak kita
kita rancang, kita rangkakan, tetapi Allah yang menyusun segala-galanya, dan dalam penyusunan Allah yang maha indah itu, maka kita redha dan kita akur akan segala ketentuannya. Dan Allah jemput lagi, terima kasih ya Allah. Allah jemput lagi kita pada minggu ni. Kita kembali berkuliah secara alam maya. Tapi macam ada satu bunga-bunga kebahagiaan yang mana kuliah-kuliah bakal dibuka. Bakal dibuka insya-Allah. Kita tunggu satu masa nanti Allah Ta'ala buka border kuliah kita insya-Allah. Sekarang border international dah buka. Kalau kemarin kita sama-sama dapat menyaksikan Masjidil Haram, Masya Allah, telah pun dirapatkan soft, soft dah dirapatkan, rasa berbunga-bunga hati. Begitu juga dengan Baitullahil Haram, orang dah boleh semakin hampir, walaupun tak dapat menyentuh dindingnya lagi, namun dah makin semakin rapat. Hajarul Aswad yang sudah berapa lama, hampir 2 tahun, tidak dikunjungi oleh kucupan-kucupan manusia yang cintakan Allah, akan menerima balik kucupan demi kucupan. InsyaAllah, ya Allah, setelah hampir 2 tahun, Allah memberi pengajaran kepada kita. Pengajaran kita dikurung, di kuarantin. Namun Alhamdulillah, kita penuh dengan nikmat. Kurungan kita, kurungan penuh nikmat. Allah Ta'ala tak pernah mengabaikan, tak pernah melupakan kita. Bahkan Allah sentiasa menjaga kita, memberi kecukupan dan kelengkapan dari segi makan minum kita, pakaian kita, tempat tinggal kita. Tak ada yang mati kebuluran walaupun tak bekerja. Itulah nikmat Allah. Wa in ta'udduha la tuhsuha. Kalau hang nak hitung, hang nak kira banyak nikmat Allah ni, tak sampai bila pun takkan dapat, no? Banyak sangat-sangat nikmat Allah. Terima kasih ya Allah atas kenikmatan yang Allah Ta'ala beri pinjam pada kita. Kita akan memanfaatkan masa kita pagi ni dengan menyambung daripada surah Al-Buruj. Sempat kita berkuliah pada minggu yang lalu. Kita baca surah Buruj, kan? Diceritakan Buruj ini adalah gugusan bintang-bintang Allah, yang mana Allah Ta'ala telah meletakkan 12 bintang di langit menjadi tempat persinggahan sang rembulan. Pada setiap bulan dia singgah menjadikan jumlah dia 12. Gugusan bintang di langit maksud Buruj ini, yang mana setiap persinggahannya itu menukar kepada bulan lain, tukar kepada bulan baru. Dan Alhamdulillah, apabila menyentuh tentang Buruj bulan ini adalah Buruj kita singgah pada bulan Rabiul Awal. Berbetulan hari ini 18 Oktober, 18 Oktober bersamaan dengan 11 Rabiul Awal. Satu tarikh keramat yang Allah Ta'ala menghadirkan di atas muka bumi ini dengan kelahiran satu cahaya yang gilang gemilang memenuhi alam. Seperti mana Sayyidah Aminah, ibunda kepada Nabi SAW, bermimpi pada malam dia nak melahirkan Nabi SAW. Malam tu dia bermimpi satu cahaya yang gilang gemilang keluar dari tubuh dia. Mimpi ibu Nabi SAW. Siapa nama? Sayyidah Aminah. Jadi, dan pada subuh Isnin bertepatan dengan 12 Rabiul Awal, maka memang keluarlah daripada jasad wanita bertuah itu, iaitu satu cahaya yang gilang gemilang, yang terang cahayanya hingga ke hari ini, membawa satu petunjuk, membawa satu pedoman kepada kita untuk menerajui kehidupan dengan lebih baik. Seperti mana yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah cahaya yang dimimpi oleh Sayyidah Aminah, ibunda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah baginda sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Isnin 12 Rabiul Awal, kita ni tergelincir sehari. 12 Rabiul Awal tahun ini jatuh kepada hari Selasa. Hari Selasa. Pun begitu, selawat kita tidak hanya tertumpu pada 12 Rabiul Awal, tetapi selawat kita adalah sepanjang hari, sepanjang masa, sepanjang zaman. Tak kira apa hari pun. Cuma kegembiraan yang
berlebihan kerana seronok. Itulah kata orang tua-tua dulu-dulu. Waktu saya mengaji tok guru lama dia kata, ha, bulan-bulan Rabiul Awal ni bersedekah lah, jamu lah. Walaupun jumpa budak-budak bagi coklat seorang sebiji, sebab apa? Hari ni bulan ni bulan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, melahirkan tanda kita seronok, kita suka, macam kita kalau birthday kita belanja orang makan. Kita buat kenduri, kita buat jamuan kecil-kecilan. Apatah lagi kelahiran satu makhluk agung yang mana kita sambut sepanjang bulan Rabiul Awal. Jadi, maka orang kata, pasal apa hari ni belanja? Hari ni bulan Rabiul Awal. Bulan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Melahirkan rasa kegembiraan. Kita sambut dengan cara kita. InsyaAllah. Dan hari ini dengan kegembiraan yang Allah Ta'ala pinjamkan kepada kita, kita akan sambung bacaan kita daripada surah Al-Buruj ayat yang ke-12. Bagi kita bagi laluan kepada ayat ini, kita baca dulu sama-sama. Kita baca terus ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna batasha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul arsyil majid. Fa'alul lima yurid. Hal ataka hadithul junud. فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Sadaqallahul Azim. Sedikit pengenalan yang telah lalu sebagai peringatan bagi yang terlupa dan kekuatan bagi yang ingat, yang mana ayat terdahulu kita telah pun membaca berkenaan dengan Ashabul Ukhdud. Allah Ta'ala merakamkan cerita Ashabul Ukhdud daripada ayat 4 kita baca sampai ayat 11. Tentang bagaimana penyiksaan yang dilakukan kepada Ashabul Ukhdud, yakni penduduk-penduduk kampung yang dikatakan seluruh penduduk itu dibakar. Seluruh penduduk itu dibakar hidup-hidup oleh raja yang zalim. Raja itu memurkai hamba rakyatnya kerana menyembah Tuhan selain daripada Tuhan berhala. Jadi dia pun memerintahkan agar dihidupkan kayu api dengan menggali parit. Ukhdud itu bermaksud parit. Lubang yang digali memanjang, lalu dipaksa dihumban seluruh penduduk kampung yang tidak mahu meninggalkan akidah beriman dengan Allah seperti yang dibawa oleh budak tu. Budak yang kita baca, Ghulam. Seorang budak yang telah cuba dibunuh oleh Raja Zalim itu berkali-kali namun tak dapat membunuhnya, dan akhirnya atas arahan budak tu sendiri, dia kata kalau nak bunuh aku, kenalah salib aku di satu pohon, dia kata. Lalu panggil semua hamba rakyat tu nak mai. Ketika mana anak panah kamu hendak menikam aku, maka sebutlah Bismillahirrabbilghulam, dengan nama Allah Tuhan kepada budak ni. Barulah apabila dijalankan seperti perintah kanak-kanak tersebut, maka barulah anak panah itu dapat menembusi jantung beliau. Yang mana ketika mana anak panah itu menembusi jantung beliau, maka seluruh penduduk-penduduk ataupun penduduk negeri Ashabul Ukhdud itu menjawab dengan amanna birabbil ghulam, kami beriman dengan Tuhan kepada kanak-kanak ini. Semuanya kembali beriman kepada Allah. Jadi apa yang diperolehi oleh raja itu adalah kerugian. Dia berhasrat bunuh budak ni, habis semua orang, tinggalkan ajaran Islam. Rupa-rupanya bila dia bunuh budak ni, seluruh penduduk dia, hanya sedikit sahaja yang berkepentingan
dunia yang tak mahu ikut. Yang lain semua ikut kerana melihat daripada keajaiban pertolongan Allah kepada kanak-kanak tersebut. Jadi selesai. Yang mana Allah Ta'ala cerita orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh tu walaupun dibakar hidup-hidup tak usah risau, tak usah bimbang. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, bagi mereka itu syurga-syurga. Syurga Allah tu banyak, Allah kaya. Kita baca syurga tu ada 8. Bukan 8, dalam syurga ada lagi syurga. Dalam syurga ada lagi syurga. Sebab itulah dalam surah Ar-Rahman dia cerita seorang ashabul yamin ni, sahabat-sahabat yang duduk dari sebelah kanan, masing-masing akan mendapat jannatan. Seorang 2 syurga. Seorang 2 syurga. Seorang dapat 2 syurga. Kita kalau seorang dapat 2 rumah pun padalah ni. Jadi bermakna syurga Allah tu banyak, kenikmatan Allah itu amat luas, akan dapat diperolehi. Baik, hari ni ayat ni adalah cerita yang lain. Kata Allah, inna batasya rabbika lasyadid. Sesungguhnya pembalasan Tuhan engkau itu adalah amat sangat. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, pembalasan daripada Allah Ta'ala atas setiap perbuatan yang zalim itu adalah amat sangat. Amat sangat macam mana? Segala apa yang diusahakan, sama ada pembalasan itu bersifat baik ataupun buruk, Allah akan balas. Kita tahu setiap perbuatan yang baik dibalas dengan baik dan perbuatan buruk dibalas dengan buruk. Tetapi perlu ada dalam akal kita, apabila perbuatan buruk yang orang buat dekat kita, kita jangan balas balik dekat dia. Allah yang balas. Begitu juga perbuatan baik yang kita buat dekat orang. Kita jangan harap orang tu balas pada kita, tapi haraplah balasan daripada Allah. Haraplah balasan daripada Allah. Kerana sesungguhnya kemuliaan yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang diterapkan di dalam dada baginda sallallahu alaihi wasallam, seterusnya Nabi ajak kepada kita. Kalau orang buat baik kepada kita, kita balas dengan baik. Kalau orang buat jahat kepada kita, kita balas dengan baik. Maka kita akan memperolehi kebaikan yang sempurna kerana sesungguhnya kita meredai atas perbuatan yang mana Allah Ta'ala telah pun berikan. Kalau kita tengok yang berlaku kepada kaum-kaum yang telah melakukan kezaliman. Seperti contoh kaum Nabi Allah Hud. Kaum Nabi Allah Hud. Nabi Allah Hud, siapa kaum dia? Ada ingat? Kaum Ad. Kaum Ad adalah kaum Nabi Allah Hud alaihi salam. Kaum Nabi Allah Hud alaihi salam ni dia adik-beradik lah dengan kaum Samud. Mereka adalah daripada suku Sakat. Yang mana kaum Nabi Allah Hud ini yang disebut dengan nama kaum Ad ini adalah satu kaum yang begitu menzalimi Nabi Allah Hud sehingga mereka mengancam bunuh, melakukan fitnah, melakukan kezaliman dengan membunuh orang-orang yang mengikut ajaran Nabi Allah Hud. Akhirnya dengan pertolongan Allah yang kata inna rabbika lasyadid, yang kata azab Allah tu, azab Allah yang amat-amat pedih itu, Allah Ta'ala bukan hantar banyak. Allah Ta'ala hantar banjir. Hujan yang turun tanpa henti menyebabkan berlaku satu banjir yang besar, hanyut seluruh tanam-tanaman, hanyut segala jenis rumah mereka yang tempat mereka duduk tu hanyut. Bukan satu kampung tapi satu kota. Satu kota yang mana Allah masih tinggal lagi peninggalan sampai hari ini, iaitu kota Petra. Kota Petra yang Allah Ta'ala tinggalkan untuk dilihat oleh kita hari ini, satu tanda bukti kekuasaan Allah Ta'ala atas perbuatan yang zalim. Itu yang dikatakan azab Allah Ta'ala itu amat pedih. Balasan daripada Allah tu hang tunggu. Tapi bukanlah nak main dengan segera. Dia bagi satu masa yang tempoh yang panjang untuk kamu bertaubat. Okey. Kita tengok pada kita hari ni. Apa dia kepentingan ayat yang ada dalam Al-Quran. Apa sangkut paut dengan kita inna batasya rabbika lasyadid ni. Kita ni Allah Ta'ala hantar musibah dekat kita. Hantar musibah yang semua kita sedia maklum. Satu dunia, bukan satu negara,
bukan satu negeri, bukan satu daerah, tapi satu dunia Allah Ta'ala hantar. Semua kita merasakan. Nah, semua kita merasakan. Ada ramai anak-anak yang menjadi yatim, yang jadi yatim piatu, nah, isteri yang menjadi janda atau pembalu, suami yang kehilangan isteri, nah, anak-anak kehilangan ibu, kehilangan ayah, ibu kehilangan anak, ha? Di atas musibah yang Allah hantar. Adakah Allah zalim? Allah tak zalim. Itu adalah pengajaran untuk kita perhati dan kita fikir tengok. Ha? Adakah kita masih akan duduk dalam suasana berfoya-foya selepas lama kita dikurung, buka-buka border, kita hanya nampak nak pergi seronok je, nak keluar pergi berseronok suka saja. Adakah hanya itu tujuan kita? Tapi saya tahu nah, ukhuwah muslimah ternanti-nanti border buka. Nak kembali berkuliah, nak kembali bersolat jemaah, nak kembali beramai mesra, mengeratkan silaturahim. Nah, yang mana yang dulu kita tak pernah tegur, tak pernah bercakap. Hari ni rasanya kalau boleh bersuara wajah, nak bertanya khabar, nak bertanya nama, nak bertaaruf, nak mengeratkan silaturahim. Nah, itu adalah satu pengajaran yang Allah Ta'ala bagi. Tapi kalau kata duduk yang lama dalam rumah, keluar-keluar nak pergi ke tempat-tempat yang tak bagus, yang lama dah tak pergi pasal malam. No, sunyi tak ada pasal malam. Dah orang punya jual macam-macam. Nah, lama dah tak pergi shopping. Duit tu ada berlambak-lambak ni tak tahu nak buat apa punya nak pergi shopping. Lama dah tak pergi makan angin. Dia kira dia duduk nampak hak yang seronok suka je. Bermakna pengajaran yang Allah Ta'ala hantar tu tak memberi apa-apa kesan dalam diri dia. Inna batasya rabbika lasyadid. Tunggu dia tak dahsyatnya. Kalau nak dapat peringatan, ada yang tak ingat juga. Yang hidup suka menyalahkan orang lain. Ini di antara dikatakan, kalau perbuatan kita tu baik, Allah Ta'ala bagi kebaikan. Fikirkanlah yang baik-baik. Sesungguhnya balasan Tuhan itu amatlah dahsyat. Syadid ni dahsyat sangat. Kalau baik pun dahsyat kebalasan dia. Pembalasan dia. Kita tengok kita buat baik tak banyak mana, Allah bagi banyak. Kadang-kadang terharu menerima kebaikan daripada Allah. Fikir-fikir aku tak buatlah sebaik mana. Tapi apalah balasan Allah begitu banyak, begitu nikmat, begitu besar kepada aku. Balasan Allah tu amat hebat. Sebab Allah Maha Kaya. Allah Al-Ghani, Allah Al-Mughni. Allah itu Maha Kaya, lagi mengkayakan. Dia kaya, dia boleh bagi kita kaya. Kita kalau kaya seorang-seorang je, tak mau bagi orang lain kaya dah. Ni dia kaya, dia bagi kita mengkayakan. Namun kemudian kata Allah, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya dialah yang memulai dan dialah yang mengulang kembali. Ayat ni dia kata sesungguhnya dialah yang memulai. Apa yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala itu, iaitu memulai menghidupkan kita. Kalau kita tengok Allah Ta'ala mulakan kehidupan kita. Bermula daripada bapa manusia, iaitu Nabi Allah Adam alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ar-Rahman, min salsalin kal fakhar. Daripada gumpalan tanah liat, salsal. Kal fakhar, kemudian dicanai-canai, dibentuk-bentuk menjadi tembikar yang kering. Tanah liat yang dah dicanai, kemudian dibentuk jadi satu yang kering. Diletak untuk tempoh beberapa lama sebelum ditiupkan roh. Itu asal kejadian yang Allah Ta'ala rakamkan di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman. Tapi dalam Al-Quran juga Allah Ta'ala menceritakan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Kali lagi Allah Ta'ala sebut, sesungguhnya kami menciptakan manusia itu daripada nutfah, setitis mani yang terpancar. Jadi dua. Kejadian manusia ni ada dua. Mula-mula asal kejadian manusia daripada tanah. Dan yang kedua Allah Ta'ala sebut min nutfatin amsyaj. Kemudian barulah daripada air. Air mani. Bukan banyak. Bukan setimba. Bukan semangkuk. Tapi hanya setitis. Itu dia habaq kita. Dialah yang memulakan, menjadikan. Dialah yang buat. Dan dialah yang mengembalikan. Kuasa dia nak bagi mati.
Bila-bila masa dia boleh buat. Tu yang kata kita ni adalah hak milik dia. Bila dia nak bagi mai, mai lah. Bila dia nak panggil balik, dia panggil. Ha? Kita dah pun berjanji semasa dalam kandungan ibu kita, dalam usia kita 4 bulan. Kan dalam Al-Quran kita dah baca ayat baru ni. Dah, dia habaq selepas kita menjadi nutfah, titis manis tu kita jadi alaqah. Lepas jadi alaqah, sekutu darah, kita akan jadi mudghah, sekutu daging. Lepas kita jadi sekutu daging tu, berbentuklah kita. Maka datanglah malaikat. Nah, dalam hadis kita baru baca. Orang ni, ya. Datang malaikat, lalu ditulisnya kepada kita tentang rezeki kita, tentang ajal kita, ha? Tentang kehidupan, untung nasib kita, baik dan buruknya. Jadi, kita dah berjanji kepada Allah, kita nak jadi hamba yang soleh, yang mengikut apa yang Allah Ta'ala suruh, meninggalkan apa yang Allah larang. Itu yang kita kata, kita dah berikrar, kita dah berjanji dengan Allah. Atas perjanjian ni, sebab kita tahu Allah lah yang menghidupkan kita. Itu yang disebut huwa yubdi'u, dia yang memulakan. Okey, kalau kita tengok kekuasaan Allah tentang memulakan, kita tengok pada biji benih. Kita bubuh contoh pokok pelam. Sebiji buah mempelam. Nah, yang kita tanam, kemudian Allah tumbuhkan dia naik batang, keluar daun. Biasanya daun Allah Ta'ala tak akan bagi selai. Allah Ta'ala akan bagi berpasang. Betul tak? Pokok apa pun kalau naik, mula-mula dia tumbuh, dia tak tumbuh daun selai. Dia tumbuh daun sepasang. Sebab kata Allah, dia ciptakan makhluk di muka bumi ini. Nah, kullu zauj. Setiap orang ada pasangan. Sehingga kan daun pun berpasang. Naik daun tu 2. Oh, kalau naik 1 pasal apa? Tak bolehkah? Nah, tapi kenapa dinaikkan 2 bercabang lagu tu? Kemudian menerima tumbesaran daripada Allah. Kemudian dia membesar. Daripada batang yang lembut menjadi kerah. Daun yang 2 menjadi banyak. Kemudian berbunga. Daripada berbunga berbuah. Bukan dia nak buah sebiji. Buah dia banyak. Allah Ta'ala buat main. Tu dia nak habaq kat kita. Aku ni kaya. Daripada 1 aku boleh jadi 1000. Jadikan 1000. Beribu-ribu biji daripada 1. Kemudian tu dia habaq. Wa yubdi'u. Wa yu'id. Dia juga boleh bagi mati. Kita tanam. Kita duk syok sendiri ya. Pokok tu akulah tanam. Tengok buah lebat. Daun dia subur. Bunga dia banyak. Kita lah duk puji. Allah Ta'ala kata, aku yang bagi hidup. Tengok dalam duk jaga, dalam duk bubuh baja jurus pagi petang. Mati. Pasal apa mati? Kembali balik pada Allah. Wa yu'id. Dialah yang mengembalikan. Bila-bila masa pun dia nak panggil, dia panggil. Bila masa dia nak bagi mati, dia mati. Ada yang dah mati dah. Habis tinggal tunggu, tengok. Ada naik tu dah 1 hidup balik. Inilah yang dia maksudkan. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Jadi apa juga yang kita pandang pada kejadian ciptaan Allah, pada alam yang ada di sekeliling kita ni, kita boleh fikir, nescaya kita takkan marah. Inilah kuasa Allah. Dia buat. Dialah yang akan membinasakan. Dia bagi hidup. Dialah yang mematikan. Dan kemudian kata Allah lagi, wa huwal ghafurul wadud. Wadud. Abdul Wadud. Bagus sebenarnya nama Wadud ni . Orang yang penyayang. Wa huwal ghafurul wadud. Dan dialah yang maha mengampun dan maha penyayang. Okey. Sebab tu kan ada orang nama Ghafur, kena bubuh Abdul Ghafur. Kalau Ghafur saja, kata dia tu maha pengampun. Jadi makruh kalau kita meletakkan nama-nama anak dengan menggunakan Asmaul Husna, tetapi tak diletakkan Muhammad atau Ahmad ataupun Abdullah di hadapan. Makruh. Katalah nak bubuh nama cucu, nama Wadud. Marah mak dia nama anak dia pun segak-segak bubuh nama Wadud. Cantik nama tu, Abdul Wadud. Abang kat anak esok ni hang dapat anak, bubuh nama Abdul Wadud. Tak maulah.
Tak glamour dia katakan. Nak panggil apa? Panggil Dud. Ha, sebenarnya ia adalah di antara nama-nama yang terindah milik Allah Ta'ala. Abdul Wadud. Kena buang Abdul lah. Sebab hamba kepada Allah yang maha penyayang. Kalau Abdullah kan tak rasa macam kekok sebab popular nama tu. Tapi kalau Abdul Wadud ni rasa macam pelik dah. Okey. Kata Allah, dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Okey. Dalam Allah Ta'ala memulai kejadian kita, kita tahu nah. Allah Ta'ala ciptakan kita daripada tak kerti apa-apa sampai kita kerti. Daripada kita tak pandai baca sampai kita pandai baca. Sampai kita pandai tulis. Daripada kita tak mengenal apa-apa sampai kita kenal. Allah Ta'ala bagi. Dan ketika mana kita diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan bekalan akal dan nafsu yang cukup sempurna ini, maka kita boleh memilih jalan kebaikan dan juga jalan kejahatan. Dalam pilihan kita itu, kadang-kadang manusia yang suka kepada hiburan tersasar daripada jalan hidayah. Kita akui, apabila kita tersasar daripada jalan mustaqim, jalan yang lurus ini menyebabkan kita jatuh ke lembah dosa. Kita melakukan dosa. Kita akui kita di antara hamba Allah yang yang paling banyak berdosa. Dan kita tahu Allah Ta'ala itu maha pengampun. Ghafur. Setiap dosa kita, kita adukan pada Allah. Kita cerita pada Allah. Kerana kita tahu dia maha pengampun. Ya Allah, satu ketika dahulu, aku terlalu lalai mengingatimu. Aku hadir bersolat pun lambat-lambat. Aku bagi selesai kerja dunia aku. Dan kadang-kadang aku tak hadir pada panggilanmu. Aku buat-buat tak dengar. Aku tidur berselimut tebal. Bila aku dengar sejak orang azan subuh, aku sambung lagi tidur tanpa ada rasa tanggungjawab untuk bangkit sujud padamu. Jadi kita adu pada Allah. Serta kepada Allah. Aku pohon ampunkanlah dosa-dosaku ya Allah. Ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Allah itu maha pengampun. Minta kepada dia. Bukan sekadar pengampun tapi dia penyayang. Bila dia sayang kat kita, kita minta dia akan bagi. Tuntutlah kasih sayang daripada Allah. Sebab apa? Zul Arshil Majid. Satu lagi nama dia. Majid. Abdul Majid. Ni popular nama ni. Tapi orang dulu-dulu lah. Orang sekarang ni nama Majid dia pun tak berapa mau dah. Walhal itu ialah Asmaul Husna. Apa maksud Zul Arshil Majid ni? Yang mempunyai aras. Yang maha terpuji. Okey, baik. Bercerita kita tentang aras. Bercerita kita tentang aras adalah satu kerajaan milik Allah. Perbendaharaan Allah yang mana tak mampu untuk kita huraikan dengan akal kita yang sempit ni. Jadi duduk saja-saja, jangan fikir aras ni apa benda. Apa yang boleh kita tahu, aras ini adalah satu kerajaan Allah. Kalau dalam Al-Quran disebutkan Allah Ta'ala itu bersemayam di atas aras. Macam mana Allah Ta'ala itu pindah duduk ke atas tu. Jangan fikir. Bukan hak kita untuk memikirkan sedemikian kerana otak kita tak sampai. Apabila syaitan mengajak kita berfikir sedemikian, dia nak ajak kita sesat. Dia nak ajak kita sesat. Tuhan yang rupanya ada tempat duduk. Cuba hang baca. Cuba hang baca. Dia kata Allah Ta'ala itu bersemayam di atas aras. Yang kita ni baca orang betul ya. Oh, dia ada tempat duduk ni Al-Quran kata. Jangan fikir macam tu nak. Cuma dibagi tahu di dalam beberapa kitab hadis. Aras ini adalah satu kerajaan Allah yang maha besar. Cukup besar. Besar mana? Besar. Jangan bayangkan besar bumi. Bahkan besar lagi. Kerana kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala ini kerajaan langit dan bumi. Aras itu milik Allah. Macam mana? Tak tahu. Wallahu alam. Kalau orang tanya macam mana? Jawablah dengan jawapan yang paling tepat. Wallahu alam. Aku tak tahu. Siapa pun tak tahu. Siapa pun tak boleh nak cerita. Kalau dapat peluang insya-Allah di akhirat nanti insya-Allah
adalah menjadi satu kesalahan jikalau kita dok fikir juga macam mana yang dikatakan aras itu. Dia dia cuma nak bagi tahu di sini Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Pengampun. Yang kata Ghafurul Wadud itu adalah Dzul Arsyil Majid. Dialah pemilik aras yang Maha terpuji itu. Dialah pemilik dia. Hak dia punya. Jadi, apa tak usah tanyalah. Apa tak usah tanyalah. Aras ini dari segi bahasa, maksud dia mahligai. Tak lagi dah bayang lagu mahligai pula. Mahligai ataupun tahta. Maksud aras ni dah. Tak lagi dah bayang lagu tahta raja tu pula. Yang 7 anak tangga ada tu. Maka kita tak boleh nak lambangkan dia macam mana. Nak sifat dia macam mana. Tapi apa yang boleh kita tahu dan kita pegang. Aras ini adalah satu kerajaan Allah yang maha besar. Yang maha terpuji. Sudah setakat tu. Jangan lebih-lebih tu saya fikir. Fikir lebih-lebih dia jadi sewil. Tu yang lagi mengaji lagi gila ni pasal apa cakap makin merapu. Rupa-rupanya yang lagi mengaji lagi merapu cakap. Tapi sampai kepada satu-satu tahap Allah Ta'ala tak bagi keizinan untuk kita berfikir. Maka jangan. Salah satunya Allah Ta'ala tak bagi kita berfikir tentang zat Allah. Bentuk Allah. Allah Ta'ala tak ada bentuk. Habis macam mana? Jangan fikir. Kalau dia mai, istighfar cepat-cepat. Astaghfirullahaladzim. Syaitan dia ajak kita. Benda yang lain yang patut fikir, tak mau fikir. Hak yang tak boleh fikir, tu dia nak fikir. Lagu tu lah otak kepala ni, dia jahat. Jadi itulah yang dimaksudkan bahawasanya Allah yang memiliki aras yang terpuji. Fa'alul lima yurid. Dia boleh buat apa dia suka. Orang ada kerajaan yang besar, kerajaan di langit. Dia punya di bumi, dia punya seluruh alam semesta semua milik dia. Malakutus samawati wal ard. Pemilik lapisan-lapisan langit yang banyak. Begitu juga lapisan-lapisan bumi. Semua itu adalah milik dia. Memiliki arsy majid, aras yang mulia. Jadi, fa'alul lima yurid. Dia boleh buat apa yang dia suka. Apa yang dia kehendaki. Jadi kita yang jadi hamba rakyat duduk di tengah-tengah ni, kena terima. Kerana kita tahu fa'alul lima yurid. Dia boleh buat apa yang dia suka. Tapi kita minta yang baik-baik. Sebab tu kita ada doa. Apa maksud doa? Seru. Permohonan. Permintaan. Minta hari-hari. Sehingga kan nak makan pun suapan yang pertama pun minta lagi. Walhal kita rasa kita yang pergi cari rezeki tu. Kita yang masak nasi tu. Kita yang masak lauk tu. Nak masuk dalam mulut kita pun minta lagi pada Allah. Beri berkat pada makanan ni. Sebab ini dia punya. Dia boleh ikut suka dia buat. Kadang kita makan, kita sakit perut, cerit-berit. Kita tanya, hampa berak tak makan? Tak, kami tak ada apa pun. Awak aku makan jadi macam tu. Pasal apa orang lain boleh makan? Kerana apa kita tak boleh makan? Fa'alul lima yurid. Kerja dia punya suka. Dia nak buat apa pun kat kita. Kita ni hak milik dia. Kadang-kadang kita alah dengan satu benda. Kita sedap tengok apa makan. Mailah makan. Saya tak boleh nak makan. Tak boleh nak telan. Bukan rezeki kita pada tu. Fa'alul lima yurid. Heran loh pasal apa? Tak boleh makan tu. So, heran lah. Heran apa? Fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala tu ikut suka dia boleh buat apa saja dia mau. Kita ni adalah hak milik dia. Maka kita terima apa saja yang dikehendaki. Sebab kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Begitu juga dengan kekayaannya, kehendaknya. Kita jangan sangka sesuatu yang kukuh, yang berdiri kukuh itu akan kekal. Sampai kepada fa'alul lima yurid, kehendak Allah Ta'ala untuk membinasakan, maka jatuh binasalah dia. Jadi kita jangan takabur di atas setiap apa yang kita buat atau apa yang kita lihat. Okey. Ayat yang ke-17. Hal ataka hadithul junud. Allah Ta'ala ajak kita tengok. Adakah sudah kamu tahu tentang berita tentang siapa ni? Hadithul junud. Tentera-tentera. Tentera siapa? Fir'aun wa Thamud. Dua tentera ni Allah Ta'ala bawa datang di dalam Al-Quran. Ya, kalau kata
tentera Firaun. Tentera Firaun kita tahu. Siapa tentera Firaun? Iaitu yang memusuhi pengawal-pengawal ataupun tentera-tentera Firaun daripada bangsa Qibti yang memusuhi seruan dan juga dakwah yang dibawa oleh baginda Nabi Musa alaihi salam. Mereka memerangi Nabi Musa alaihi salam hingga sampai ke titisan darah yang terakhir, sampai ke penghujung nafas yang terakhir. Mereka memusuhi Nabi Nabi Musa alaihi salam dengan diketuai oleh seorang raja yang zalim bernama Fir'aun. Fir'aun ni yang di Pertuan Agong lah. Yang mana kata Allah, apa tahu lagi serta pasal itu? Kita tahu. Dari mana kita tahu? Dari Al-Quran yang digali kisah-kisahnya. Lalu diceritakan oleh para alim ulama. Maka para alim ulama memasyhurkan kisah-kisah Fir'aun dan tenteranya. Yang mana kita tahu Fir'aun dan tenteranya akhirnya apa berlaku kepada beliau, kepada Fir'aun dan tenteranya, iaitu mereka telah pun mati ditenggelamkan di dalam Laut Merah. Laut Merah. Ataupun, itu orang Melayu panggil, tak orang Melayu pun, orang tak Melayu pun panggil. Tapi Arab dia pun tak panggil Laut Merah, Arab panggil Laut Kulzum. Kerana dialah yang telah meruntuhkan satu empayar yang paling angkuh ketika itu, iaitu empayar Fir'aun. Yang Allah Ta'ala tenggelamkan Fir'aun dan juga tentera-tentera dia. Itu Allah Ta'ala yang pernah tahu tak? Apa cerita tentang tentera-tentera Fir'aun dengan Samud ni? Bila mana kita tahu ketika mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menenggelamkan Fir'aun, waktu air dah sampai ke hidung dia, kita kata dalam lemah, saat timbul, saat tenggelam, saat timbul, saat tenggelam. Dia menjerit, dia kata, Musa, saksikanlah, dengarkanlah, aku beriman dengan Tuhanmu. Waktu tu dia nak tenggelam dah. Dia dah nak mati. Dan saat itu kata Allah, Allah tidak menerima taubat daripada Fir'aun. Ataupun ucapan syahadah daripada Fir'aun ditolak oleh Allah kerana nyawa dah pun sampai ke Taraqi, ke Halqum. Maka ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau dalam surah Yunus, Allah Ta'ala merakamkan, kata Allah, pada hari itu, pada hari ditenggelamkan Fir'aun dengan tentera-tenteranya, kata Allah, kami selamatkan, kami selamatkan badanmu, ini badan Fir'aun, supaya ianya menjadi pelajaran dan pengajaran untuk orang yang datang sesudahmu. Ini Allah Ta'ala sebut di dalam surah Yunus. Boleh kalau kata puan-puan nak tengok atau nak kaji apa maksud dia dalam surah Yunus ayat 91. Ayat 91. Allah SWT mungkin 92. Antara 91 dan 92. Allah Ta'ala kata, kami selamatkan jasad kamu. Jadi yang hari ni kita tengok yang berada di Muzium Mesir, memang itu jasad dia. Diakui memang itu jasad dia, di atas usia dia 3,000 tahun lebih. Dan kata Allah kan dalam surah Yunus, kenapa Allah Ta'ala selamatkan jasad Fir'aun tu? Untuk menjadi pelajaran. Dia pun punya buat kajian lah, berapa ratus kali dah punya buat pembedahan dekat mayat Fir'aun tu. Berpuluh-puluh kali lah punya buat, beratus-ratus kali. Pasal apa? Dia pun nak belajar, nak tengok. Dia ni diawetkan dengan menggunakan apa? Macam mana saluran dia? Apa pemakanan dia? Macam mana tabiat kehidupan dia? Dia nak jadi pelajaran. Kat pelajar-pelajar sains, yang nak jadi doktor, untuk buat kajian kepada para sejarah. Jadi, itu yang dikatakan Allah Ta'ala buat sampai tahap tu. Hang aku hang Tuhan kan? Apa yang aku lakukan kepada kamu? Dihina mayatnya sehingga sampai kepada hari ini. Itu menjadi pelajaran dan juga pengajaran bagi umat-umat yang ulil absar, yang ada akal kita fikir. Sehebat-hebat Fir'aun, yang mana setiap sendi Fir'aun ni balut dengan emas. Ni, sendi kita kan setiap ruah. Jari ni ada 3 kan. Dia 3 ruah itu dibalut dengan emas. Kalau kita cincin pakai 1. Dia ni setiap ruas. Begitu juga sendi di jari-jari kaki dia. Setiap sendi, dia kasut dia tu diukir dengan emas. Orang mati jadi bangkai.
Hari ni macam-macam orang buat kat dia pun dia tak boleh nak kata apa. Allah Ta'ala hinakan sampai tahap tu. Begitu juga kata Allah Ta'ala lagi tentang kaum Samud. Tadi saya cerita tentang kaum Ad. Kaum Ad ini zaman Nabi Allah Hud. Kaum Samud zaman siapa? Zaman Nabi Allah Saleh alaihi salam. InsyaAllah pada ayat yang akan datang, yang ke depan dia akan cerita secara terperinci tentang kaum Nabi Allah Saleh, iaitu kaum Samud. Cuma sedikit saja kaum Samud ni di antara kaum yang paling banyak melakukan pendurhakaan kepada Allah. Allah Ta'ala sebut dalam 26 ayat dalam Al-Quran. Mana 26 kali Allah Ta'ala cerita tentang kaum Samud dalam Al-Quran. Kenapa? Keangkuhan mereka. Okey. Kaum Samud ini datangnya juga adalah daripada Nabi Allah Saleh alaihi salam. Mereka memiliki tamadun yang paling tinggi. Peradaban kehidupan mereka, ketamadunan mereka cukup hebat. Mereka di antara kebolehan pandai bercucuk tanam. Dengan pengairan air dia. Mereka masa tu kira tak ada lagi kepala-kepala pek, tapi mereka pandai buat. Allah Ta'ala bagi kelebihan. Kemudian mereka lagi satu kebijaksanaan, pandai mengukir. Kaum Ad ni adalah daripada suku Sakat kaum Ad, mailah kepada Nabi suku Sakat kaum Samud ni. Kira mereka keturunan. Hampir-hampir sama. Yang mana mereka ni Allah Ta'ala hadirkan mereka duduk di satu tempat di Yaman. Madain Saleh. Yang kedudukan mereka itu adalah di lembah. Lembah yang berwarna merah. Kalau siapa yang pernah berpeluang menziarahi Petra akan dapat melihat. Mereka panggil Petra tu adalah bandar merah. Sebab apa? Memang bukit dia tu warna macam kelopak mawar. Cantik warna rus. Warna rus. Bukit-bukit tu yang berwarna rus. Hebat Allah Ta'ala tu kaya. Allah Ta'ala bagi pula kelebihan kepada kaum Ad dan kaum Samud ini. Pandai mengukir tempat tinggal mereka. Mereka ukir dengan bukit. Dengan bukit yang tinggi. Mereka pahat. Jadi bulat, jadi licin, jadi cantik. Berbagai-bagai bentuk. Dan mereka sembah balik. Mereka ukir batu. Mereka buat batu. Buat Tuhan. Mereka sembah balik. Lah ni ada tak kaum Ad dengan kaum Samud? Ada. Tuhan yang duk ukir, yang duk buat patung, buat, sembah. Kata itu Tuhan. Tu suku Sakat kaum Samud lah tu. Buat Tuhan dia pun hampir berlambak-lambak. Kita tengok besar-besar, banyak-banyak. Bentuk-bentuk dengan tangan dia pun. Allah Ta'ala bagi kepandaian, kebijaksanaan. Bubuh cat bagi elok-elok macam-macam warna. Sembah balik. Ini adalah suku Sakat kaum Samud dan kaum Ad ni. Allah Ta'ala dah tunjuk dah. Dulu apa tengok apa aku buat. Kat kaum Samud ni apa aku buat. Apa tengok ada lagi. Ada lagi suku Sakatnya. Hingga sampai kepada hari ini. Masih lagi wujud mereka itu. Kalau dulu kaum Samud ni dia hidup di dalam satu lembah yang dinamakan di antara jazirah Arab. Kedudukan mereka itu Jordan. Ada di wilayah Jordan. Pandai bertani. Dia kata kita dah ada ladang. Kemudian penternakan mereka subur banyak, seperti suburnya tanaman mereka, begitu suburnya binatang ternakan. Kemudian mereka pandai buat binaan, buat rumah. Jadi angkuh orang yang memiliki kekayaan melimpah. Jikalau tak pandai mensyukuri nikmat, apa yang ada? Keangkuhan. Dia rasa dia tak perlukan kepada Tuhan. Jadi Allah Ta'ala hantarlah Nabi Allah Saleh. Allah Ta'ala hantar Nabi Allah Saleh untuk berdakwah kepada mereka. Itu yang kata Mike, unta Nabi Allah. Unta untuk Nabi Allah Saleh kata, unta ni milik Allah punya. Janganlah hampa sembelih. Dia bersembelih dengan sebab terpaksa catu ayam sari unta. Allah makan sari, dia pun makan. Jadi dia bersembelih. Sembelih berlakulah.
dalam masa 3 hari. Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Allah Saleh, keluarlah daripada kelompok kaum Samud ni, keluar. Hampir duduk di negeri lain. Sebab aku nak turunkan bala. Dalam tempoh 3 hari, kata Allah, kosongkan tempat tu. Nabi Allah Saleh keluar dah. Bila dia keluar pergi, dan tempoh 3 hari, hari pertama mereka bertukar menjadi kuning. Hari kedua dia pun jadi merah. Hari ketiga dia pun jadi hitam. Dan hari keempat mereka pecah. Pecah helai. Dan akhirnya mati. Mati keseluruhan mereka. Itu dikatakan kaum Samud. Allah Ta'ala tanya, apa tahu tak lagi? Serta sekurang-kurangnya kita kata tahu. Kami pernah dengar. Daripada mana kamu dengar? Kami membaca daripada Al-Quran. Alhamdulillah kita bukanlah yang terjahil. Sebaliknya kita tahu. Kata Allah lagi, balil ladzina kafaru fi takdzib, bahkan orang-orang yang kafir itu dalam keadaan mendustakan. Tapi pasal apa orang kafir itu dusta? Pasal apa mereka duk tak tahu juga? Pasal apa mereka duk bohong juga? Kalau kita tengok hari ni, hampa tahu bahawasanya Tuhan tu tak memberi apa-apa faedah, apa-apa manfaat kepada hampa. Pasal apa hampa sembah? Mereka tahu lah. Cuba kalau kita tanya, mereka bagi penyembahan tentang makanan kepada Tuhan mereka. Tuhan tu makan tak? Cuba tanya, Tuhan nak makan tak? Dia kata, tak. Mana boleh makan? Mulut dia pun tak boleh buka. Tapi saya faham lagi. Ni kata, balil ladzina kafaru. Bahkan mereka tu kufur. Fita kezib. Dah kufur duduk dalam pendustaan. Dah apa tahu benda tu tak betul. Duk ikut lagi buat apa? Abang nak duduk juga dalam pendustaan. Ni kata-kata Allah. Kita tengok betapa banyak ramai. Kalau kata orang-orang Kristian yang menyembah kepada salib. Roh Kudus anak Tuhan. Duk kata situlah Allah Ta'ala itu ada anak. Kata sampai ke sudah daripada kata Allah itu ada anak, Isa tu anak Tuhan. Kalau dah hampa kata Isa tu anak Tuhan, hampa bunuh dia. Buat apa? Tak faham sungguh. Dah hampa kata dia anak Tuhan, hampa bunuh dia. Buat apa? Lepas hampa bunuh, hampa sembah pula dia. Allah. Takkah dusta? Kerja ni bukankah dusta? Ini kata Allah, mereka tu duduk dalam kekufuran dan pendustaan semata-mata. Wallahu min waraihim muhit. Sedangkan Allah, padahal Allah itu berada di belakang mereka. Allah Ta'ala tu dekat sangat dengan mereka. Muhit tak dok kepung. Hampa buat kerja pembohong macam ni hampa kena. Hampa buat macam ni kena. Wallahu waraihim muhit. Sentiasa berada di belakang mereka dan mengepung mereka. Tak boleh ke mana? Hebat mana penciptaan yang kamu buat dengan tangan pendustaan kamu itu, maka Allah Ta'ala akan binasakan. Tak ada siapa yang nak boleh tolong. Bal huwa Quranun Majid, kata Allah, bahkan dia adalah Quran yang tinggi lagi mulia. Apa yang menjadi benteng pengepungan kita orang Islam? Tak ada Al-Quran sebagai benteng. Apapun kita kembali pada Al-Quran. Kita tak buka kitab-kitab mentera. Kita tak buka kitab-kitab cerita dongeng. Bahkan orang Islam ini hidup dia lebih manfaat, lebih terisi. Makin tua makin berisi. Bukan sekadar berisi lemak dan daging saja. Isi dengan Al-Quran. Kita ada tujuan. Kita ada tujuan. Hala tuju hidup kita. Nak baca Quran. Dah boleh baca. Nak baca lagi. Dah boleh baca. Nak bagi cantik lagi. Dah pandai dah. Nak bagi pandai lagi. Belajar Al-Quran dengan tanpa henti. Sebab apa? Itu matlamat kita. Kerana di atas kurniaan Allah, Al-Quran yang mulia ini, maka ia menjadi satu matlamat hidup yang membimbing kita untuk terus berada di atas jalan yang lurus, jalan yang benar. Daripada mana mai Al-Quran tu? Adakah dia diciptakan daripada imajinasi Nabi Muhammad? Adakah dia datang daripada kreativiti pemikiran Nabi Muhammad? Tidak. Tapi kata Allah Ta'ala, ia datang daripada Lauh Mahfuz. Tu. Fi lauhim mahfuz. Di dalam lauh yang terpelihara. Okey. Satu lagi. Tadi kita cerita tentang Arash. Arash ni kerajaan Allah. Tak usah fikir lah. Tak kerti nak fikir. Tak sampai otak kita. Satu lagi yang kita tak boleh fikir. Apa dia? Lauh. Apa lauh mahfuz ni? Lauh ni dari segi perkataan
atau kita kata dari segi lughahnya, maksud loh ni papan. Ha, papan. Saya dah bayang papan pula. Dah, okey. Loh ini adalah satu tempat menyimpan Al-Quran yang Allah Ta'ala kalamkan, lalu diletakkan di situ, maka diturunkan ke langit dunia secara 30 juzuk. Daripada langit dunia, dia turun sikit, mengambil tempoh selama 23 tahun. Tapi asal dia mai daripada Lauh Mahfuz. Yang memang Allah Ta'ala pelihara kalam. Isi Al-Quran itu tidak boleh dicampur aduk dengan perkataan-perkataan luar ataupun perkataan-perkataan yang dicipta oleh manusia. Tak boleh. Al-Quran adalah kalamullah yang Allah Ta'ala mahfuzkan. Yang Allah Ta'ala pelihara isi kandungannya. Satu huruf pun kita tak boleh tambah. Ya, kalau rasa-rasa fi lauhul mahfuz ni aku nak tambah waw lah di depan. Wa fi lauhul mahfuz. Tak boleh. Walaupun satu huruf, kita tidak ada hak untuk menambahnya. Kerana tu dia kata mahfuz ni, dia terpelihara. Allah Ta'ala jaga dia. Satu huruf dia gugur pun Allah Ta'ala jaga dia. Allah Ta'ala ilhamkan kepada penghafaz-penghafaz Al-Quran. Kepada ulama-ulama, umara-umara. People betul datang sini. People betul datang sini salah. Datang melalui mimpi, datang melalui ilham untuk menyatakan tentang penyelewengan yang berlaku tentang Al-Quran. Kerana apa? Dia adalah satu kitab yang dimuliakan, yang Allah Ta'ala memang jaga. Memang jaga. Tak boleh nak didustakan ayat-ayatnya walaupun satu. Tu yang dia kata loh. Loh ni, lagi satu dalam bahasa loh dia pun dipanggil. Dulu orang tulis guna papan batu kan. Nah, itu perumpamaan. Tapi jangan fikir Allah Mahfuz ni macam papan batu pula. Oh. Jadi macam tadilah jawapannya, jikalau ditanyakan kepada kita, apalah makna loh ni? Loh tu maksud dia papan. Tapi macam mana rupa bentuk dia? Bentuknya wallahualam. Tak tahu ya Allah. Tak tahu kita nak jawab. Sebab apa? Tak sampai otak kita kepada situ. Jadi wallahualam. Dan begitu juga kita wallahualam hari ini, insyaAllah minggu depan dengan izin Allah kita akan masuk surah Tariq. Nak cerita tentang Tariq. Mengetak. Ni kisah benar. Bunyi bintang tu dia mengetuk tuk macam orang duk katok. Di langit bunyi ketuk. Allah, macam orang duk pahat tu. Rupanya benar. Manusia zaman moden jumpa dengan bintang hak duk mengetuk ni. InsyaAllah minggu depan kita akan baca. Wallahu a'lam bishawab. Mohon ampun di atas segala kekurangan saya. Ada soalan? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Syam ya. Ya saya. Ya, Ustazah silakan. di muzium di Mesir tu, Firaun tu dan semuanya tu ada keluarga dia ke? Dan ada juga satu perempuan tu yang mata bercelak tu isteri dia ke Ustazah? Dan Ya. Dan berapakah umur dia masa dia meninggal tu Firaun? Okey, baik. Terima kasih Kak Syam atas soalan ni tentu Kak Syam pernah sampai lah ni. Ya, sampai lah. Okey. Di antara yang diceritakanlah mengikut ahli kaji sejarah, orang yang ada ilmu pengetahuan, memang itulah dikatakan jasad dia bersama dengan ahli keluarga dia. Dan di antara tu ada ahli-ahli keluarga dia, ada yang beriman salah seorangnya. Amir Miftah yang beriman di antara tu. Dan isterinya, isteri Firaun ni paling ramai. Di antara wanita-wanita yang diletak di situ memang salah satu antara itu. Cuma tak tahu secara tepat yang mana satu secara tepat. Tapi memang itu isteri dia. Dia pun ni orang dulu, orang zaman peradaban Firaun ni memang dia pun cukup pandai. Anugerah Allah Ta'ala bagi. Hanya guna garam saja yang dia persumbat tu. Boleh mengawet manusia dengan teknologi mereka yang begitu tinggi kan. Tu kata peradaban Firaun ni, Allah Ta'ala kata aku bagi kat dia segala apa yang dia mau, semua aku bagi. Dan aku binasakan dia. Fa'alul lima yuri. Aku buat apa aku suka. Jadi itu dikatakan memang dia. Dan waktu dia meninggal ketika itu berusia berapa tahun? Okey, kalau kita kata Nabi Musa alaihi salam, hayat dia selama 400 tahun.
Firaun juga lama nah. Dikatakan Firaun hampir 800 tahun. Itu pada kaji sejarah. Dia meninggal ketika usia 800 tahun. Sebab apa? Dah lama dah dia beratus-ratus tahun. Baru main Nabi Musa tu duduk dengan dia. No? Ya. Ya Wallahualam. Angka yang sebenar Allah saja yang tahu. Wallahualam. Terima kasih Ustazah. Sama-sama kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya Kak Ila silakan. Kak Ilah nak tanya, kita boleh tak baca Quran dalam hati Ustazah? Okey. Sebab apa tu baca dalam hati? Boleh saya tanya? Tak, kadang kata lepas sembahyang, sebelum sembahyang subuh ke, kita pegang Quran baca ataupun baca setakat kita dengar je. Okey. Okey, baik. Terima kasih Kak Ila. Nama Boleh tak baca? Boleh. Boleh kita baca Al-Quran, kita ambil, kita buka, tapi suara tak keluar. Kita baca slow. Macam orang nak baca buku tu. Kan? Boleh tak? Boleh. Dah. Kalau kita tengok perempuan-perempuan Arab di Mekah, di Masjidil Haram, dia pun baca suara tak keluar tahu nah. Bahkan kalau kita keluar suara, dia nanti main tegak kita. Ganggu dia. Riak dia kata. Dia pun baca pelan, tak berbunyi. Kadang susi keluar. Jadi boleh tak? Boleh. Boleh baca. Tetapi pahalanya kuranglah daripada hak baca kuat tu. Tapi kalau macam Kak Ila kata, kita baca sekadar telinga kita dengar. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya boleh. Boleh. Pahala sama banyak. Tapi kalau dalam hati, boleh. Tapi pahalanya taklah sama macam yang suara keluar. kita boleh baca kita Ustazah ya? Kita boleh baca dengar telinga kita saja kan? Ya boleh. Ya boleh. Terima kasih Ustazah. Tak berlagu pun tak apa. Tapi yang panjang tu kita panjang, yang pendek tu kita pendek. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Boleh. Terima kasih Ustazah. Sama-sama kasih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Ana, silakan Kak Ana. Kak Ana ni pun baru mengaji Al-Quran. Alhamdulillah. Tapi adalah Kak Ana biasalah kata dekat sahabat lah. Dia tak mengaji macam Kak Ana lah juga. Tapi Kak Ana kata kalau mengaji seorang-seorang nanti Al-Quran tu laknat kita. Boleh tak kita kata macam tu dekat dia? Okey, baik Kak Ana. Kalau kita mengaji seorang-seorang, maksud dia orang dia tak pandai baca Quran. Kalau tak pandai baca Quran, dia tak mampu berguru. Memang Al-Quran tu akan melaknati dia. Sebab dia baca salah. Salah tak ada siapa tegur. Kita kalau mengaji seorang-seorang, salah tu tak ada siapa tegur. Syaitan nanti tu tak apa, baca betul dah elok dah. Tapi bila kita pergi talaqi dengan orang, Allahu Akbar. Sampai tak boleh nak bergerak. Bahkan a'udzubillah pun batal berkali-kali. Jadi memang Al-Quran tu akan melaknati dia. Betul kan anak? No? Cari guru, berguru. Sampailah guru kata Alhamdulillah elok dah baca. Bolehlah. No? Tapi kalau leduk tak betul situ, takutnya pada Allah. Sebab tak boleh belajar lah. No? Jangan malu. Sekalipun kita ni dah berusia, belajarlah jangan malu. Sediakanlah hati kita yang luas. Bukakanlah seluas-luasnya untuk menerima setiap teguran. Yang menegur itu kerana Allah. Boleh Kak Nana? Terima kasih Ustazah. Lagi satu soalan Ustazah, yang kita pergi Mesir hari tu, kalau kita pergi melawat tempat-tempat Firaun tu, tak apa ke Ustazah? Okey, baik. Baik, okey. Boleh tak kalau kita pergi melawat tempat Firaun? Boleh. Dibolehkan. Sebab tu tengok Allah Ta'ala sebut dalam surah Yunus, aku selamatkan jasad hang sebab aku nak suruh dia jadi pelajaran dekat orang yang hidup selepas ni. Kita pergi tengok, kita ambil satu pelajaran. Kita tengok macam mana dia punya, dia dibalut dengan emas, macam mana dia punya keranda pun daripada ketimah. Tapi Allah Ta'ala binasakan juga dia. Hang kaya macam mana pun, hang tetap akan binasa. Wa huwa yubdi wa yu'id fa'alul lima yurid. Dialah yang buat hang mula, dialah akan kembalikan hang dan dia punya suka dia nak buat apa pun ke hang.
Itu pelajaran yang kita boleh tengok nah. Jadi bermakna apa yang kita ada hari ini, dari segi harta benda yang kita miliki, semua tu bukan kita punya dan tak kekal. Semua tu akan binasa. Mati tinggal habis. Walaupun seluruh jasad dia disalut dengan mah, waktu dia mati, dia pemumiakan dia, dia salut dia dengan mah. Tapi akhirnya bila jumpa jasad dia balik, orang londeh perhabis. Apa pun tak ada. Yang ada adalah bangkai semata-mata. Wallahualam. Terima kasih Kak Ana. Ustazah atas pencerahan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Kak Syima. Ya. Ya, Kak Syima, silakan. apa tu, ni ada orang apa minta tanyakan lah kan ya. Bermula kawan-kawan Kak Syima ni, bermula dia dari mula dia mengalami tekanan. Dia adalah dalam edah. Dia bermula dengan dia punya orang kata tekanan tu bermula daripada anak dia yang sudah meninggal kena kanser. Kemudian baru-baru ni suami dia sendiri meninggal. Dan selepas tu musibah yang ditambah pula dengan musibah, dia satu keluarga mendapat jangkitan COVID. So keadaan dia jadi macam tekanan yang amat sangat lah. Kan, jadi anak dia akan mengapa bila tengok mak tu rasa nampak tertekan sangat. Jadi anak tu walaupun masa tu dia masih dalam edah, tapi anak dia macam dia sewa ni cruise private cruise. Jadi dia bawa mak dia untuk tenangkan perasaan, tenangkan hati, bukan hanya untuk berseronokkan tapi sekadar untuk bagi mak dia rasa tenang, untuk melihat keindahan penciptaan Allah ni kan. Jadi adakah memberi satu kesalahan bagi dia lah yang adakah kerana dia telah melanggar macam patah larang dalam masa wanita sedang beredah, dalam edah. Okey. Islam itu indah dan mudah. Janganlah kita kotor dan susahkan dia. Sebenarnya apabila dalam keadaan dia tertekan begitu, kita ada satu solusi ataupun jalan keluar jalan keluar untuk mencari ketenangan. Ketenangan untuk orang yang dalam kemurungan dah tentulah Allah dan Al-Quran. Banyak-banyak bersujud, minta pada Allah, minta ketenangan, banyak baca Al-Quran, banyak berkawan dengan orang-orang alim, masuk majlis-majlis ilmu. Itu adalah berpuluh kali ganda lebih banyak baik ketenangan daripada kita naik cruise. Okey. Ini nak tanya tentang hukum. Hukum. Boleh tak? Demi menjaga keamanan dalam jiwa dia agar tidak terlalu tertekan. Jadi diharuskan ketika itu anak dia bawa dia jalan. Sebab kalau tak bawa pi, tak bawa pula, dia boleh jadi gila. Tak ada apa hiburan. Betul Ustaz. Betul. Dia boleh jadi gila. Sebab tekanan demi tekanan yang dia dah hadapi. Dia boleh jadi gila. Jadi ketika ini, oleh kerana kita lebih kepada perubatan pada jiwa dia. Jadi harus. Harus. Okey, baik. Orang kata kuarantin dah di rumah kan, dah lama. Dia kata dia memang banyakkan bersolat dan juga baca Quran, semuanya dia buat, semua dia buat. Cuma orang kata bila bertimpa-timpa kan, dalam jadi terjadi pada dia tu yang dia rasa dia tak tahan, tapi anak dia tu bawa dia lah. Bawa cruise pun semua ahli keluarga sahaja. Dia tak apa, tu dia katakan diharuskan demi perubatan jiwa dia, diharuskan. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada soalan lagi? Okey, tak ada. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Kak Zalila. Ya, Cik Harina sekejap ya. Ustazah. Ya. Apa perancangan Ustazah untuk besok Maulid Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam Ustazah? Sallallahu alaihi wasallam, rindunya ya Allah. Rindunya tak terkata. Okey. Pagi esok kita berselawat
rindunya daku kepada bumi Madinah takkan terubat walau sudah ziarah. Sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Sama-sama Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Okay. So kita bawa rindu Madinah nah. Saya rasa diri dia semua pakai ada kan kita bawa rindu Madinah sana. Ya Allah ya Allah. Teriris rasa hati. Okay. Masih Ustazah. InsyaAllah. Harina, silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau yang nama-nama tu kan, tak bubuh Abdullah tu, kadang tu nama Allah ni dia kau bubuh Al ke Il ke Il macam kata tadi wajib kan, Il wajib ke boleh tak? Okey, kalau dibuat alif lam tu itu bermakna alif lam ma'rifah. Nah, jadi dia kena buang Abdul di depan. Alif lam itu tak boleh tak digunakan. Il tu maksud dia alif lam. Alif lam itu adalah mengkhususkan. Nah, jadi adalah lebih baik kita letakkan Ahmad ataupun Muhammad ataupun Abdullah untuk menghilangkan makruhnya nama itu. Kalau mungkin ada dia tak boleh. Tahu. Ya mungkin mereka tak tahu betul nah mungkin mereka tak tahu. Nah sebab itulah kata kita ni nak hidup semua keadaanmu Jadi bila kita dah tahu hari ni dah terbubuh macam mana nah. Jadi kita sebutlah dengan nama Muhammad, Ahmad, kata Ahmad Al-Wadud. Kan lah. Jadi kita muliakan nama tu. Ya ya ya. Ya boleh ya boleh. Ya boleh. Boleh dah lah. Okey, alhamdulillah. Ada soalan lain? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa yang bertanya ni? Saya nak tengok muka boleh? Kak Faizah. Ya, silakan Kak Faizah Ramli ya. Faizah Ramli. Ya, silakan Kak. Ni macam kita ni ada duit EPF dapat kena bagi zakat kan Ustazah? Ya betul Kak nah. Duit EPF masuk terus automatik kena keluarkan zakat nah. Dia kira tu. Okey, dia macam tu juga 2.5% sahaja. Kalau 1,000 RM25. Kalau 10,000 250 nah, tak banyak pun kalau 10,000 kita dapat, kita boleh 250. Kalau kita dapat 100,000, 2,500. Tak banyak pun itu ya sama-sama kasih. Assalamualaikum. Ustazah cakap macam tu mengingatkan kita pada Aisinar yang kita duk minta tu kan dapat sikit-sikit tu. Ya. Maknanya yang tu pun kita kena keluarkan zakat lah kan? Ya betul sayang. Betul. Walaupun RM500 kita kena keluarkan. Ya betul. Kan katalah kita dapat hari tu dia bagi RM5,000. RM5,000 tu bukan banyak mana pun yang kita kena keluarkan kan. Baru dah ada RM125 zakat dia dalam RM5,000 tu. Sikit je kalau kata kita dapat RM10,000 RM250. Kalau kita dapat RM500 bermakna tak sampai RM25. Kalau RM25 tu bagi 2 baru ada RM12.5. Sikitnya jadi keluarkan, wajib keluarkan. Kalau lupa nak bayar hari tu hari kena tengok balik rekod Aisina tu berapa dah hampir keluarkan.
Lepas tu duk bayar Ya balik. betul. Zakat lah. Okey, Ya Ustazah. betul, bayar dengan Okey. segera. Ya baik, baik sama-sama kasih. Okey, ada soalan lagi? Okey, kalau tak ada soalan saya tangguh dulu kuliah kita hari ni nah, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala beri keizinan kita jumpa lagi esok hari nah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan halalan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur. Allahumma ya musabbibal asbab ya fatihal abwab ya sami'al aswat ya qadiyal hajat ya mujibad da'awat ij'alna minan najihin. Allahumma rzuqna qabla al-mauti taubatan wa 'inda al-mauti syahadatan wa ba'da al-mauti jannatan wa na'ima ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Sallallahu ala Muhammad